الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Insyaallah kita akan sambung surah Al-Baqarah ayat 26. Sama-sama kita membaca ayat 26 surah Al-Baqarah hingga ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha
ayat-ayat yang menjadi penawar bagi hati yang luka, ayat-ayat yang dapat menjadi penawar bagi hati yang berdosa, ayat Allah yang dapat menenangkan hati yang bergerak. Itulah wahyu Allah. Dan kita telah membicarakan tentang orang beriman yang akan diberikan ganjaran syurga nanti, dan kita juga membincang tentang manusia yang kufur dengan Allah, yang tak percaya dengan Al-Quran yang boleh mereka dengar, yang boleh mereka sentuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala nak menerangkan kepada kita tentang kekuasaannya dari segi penciptaan. Kalau sebelum ni Allah cerita tentang Dia yang menjadikan langit, Dia yang menjadikan bumi, nampak besar, matahari, bumi, langit, besar. Maka Allah Ta'ala nak cerita pula tentang Dia juga mencipta benda yang paling kecil. Maka lantas Allah mengatakan, Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk memberitahu perumpamaan seperti mana nyamuk. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmah. Tuan-tuan muslimin, muslimah dan anak yang sekalian, sebelum ni Allah telah pun membuat perumpamaan. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan itu telah menyebabkan orang munafikin mengatakan bahawa halah, tak ada benda lain kita buat perumpamaan. Tak ada benda lain kita nak buat bandingan. Cerita pasal hujan, pasal gurun. Maka turunlah ayat ini. Allah Ta'ala kata, Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk memberi perbandingan. Allah tidak malu untuk buat perbandingan dengan nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Ini satu riwayat. Riwayat lain mengatakan bahawa ayat ini turun bukan kepada orang munafik itu. Ayat ini turun kepada kufar musyrikin, yang apabila Allah membuatkan perumpamaan seperti dalam ayat yang lain, Allah mengumpamakan tentang labah-labah al-ankabut, al-zubab, tentang lalat. Lalu mereka orang musyrikin katalah, cerita pasal lalat, buat perumpamaan perbandingan, kata Allah buat seperti cipta seperti mana labah-labah, tak ada lain. Maka turun ayat ini. Jadi ada dua riwayat. Satu riwayat katakan bahawa ayat ini turun kepada munafikin, satu riwayat kata dia turun kepada musyrik. Apapun, bagi kita kedua-dua riwayat ini ada persamaan di segi memperlekeh, mempersedakan perumpamaan yang Allah umpamakan, perbandingan yang Allah umpamakan. Maka Allah Ta'ala mengatakan, Allah tak malu untuk buat perumpamaan seperti seekor nyamuk, ba'udah, namus, ba'udah, iaitu seekor nyamuk. Allah tak malu untuk buat perbandingan tentang Allah Maha Hebat dengan cerita pasal nyamuk. Mata nyamuk sama dengan mata manusia. Mata nyamuk tak ada banding dengan mata hangkau. Hangkau pakai spek mata kan? Oman spek mata. Pakai spek mata, nyamuk tak pakai spek mata. Allah nak tunjuk hebat dia. Allah tak ada cipta nyamuk. Ada orang boleh cipta nyamuk? Siapa yang boleh cipta nyamuk? Yang kamu rasa apa ni, tak ada benda lain dia nak buat perbandingan Allah Maha Kuasa. Apa nak malunya? Allah Maha Hebat, dia boleh cipta nyamuk bukan seekor, tetapi dia boleh mencipta nyamuk yang begitu banyak, dan kekuatan satu mata nyamuk sama
dengan 100 mata manusia. 100 biji mata kamu sama dengan biji mata nyamuk. Nampak mata nyamuk? Tak nampak. Kena pakai kanta, kamu nampak. Hebatnya mata nyamuk yang Allah bagi. Mata dia siap dengan scanner. Dia ada scanner, dia scan badan kita. Kat mana darah yang boleh dihisap. Bukan semua darah dia hisap. Darah yang boleh menetaskan keluar. Yang menghisap darah ni nyamuk betina. Nyamuk betina kalau dia hisap darah, nyamuk dia kan hisap madu. Dan dia pun hisap darah bukan hisap saja. Bukan kerana makanan dia tidak, tetapi kerana dalam darah mamalia ada bahan yang boleh menetaskan telur dia. Bukan makanan dia darah. Dia hanya ambil darah itu untuk menetaskan telur dia. Belajar sains? Belajar apa? Dan apabila dia pergi kat badan kita kepada badan mamalia, dia akan scan kat mana darah yang mempunyai enzim-enzim yang boleh menetaskan telur. Dia tengok. Tu yang dia tengok mana tak ada. Ni semua kuih kering letak. Dia pergi ingat, pergi tengok gambar, tengok demam semua. Tak jadi dia dah. Dia cek. Lepas tu dia pun hinggap. Tak punya dah. Bila dia hinggap tu, dia membuat satu proses pembedahan. Dia bukan keluar belalai. Tinggal hinggap tu terus dia masuk picah jari dia. Tak. Doktor sebelum nak ambil darah kita, dia buat apa? Dia pun buat tentang sikit kan. Sejuk. Dia pun nyamuk pun dia keluar satu bahan kebas, anesthesia. Dia keluarkan kebas kat kawasan tu. Tu yang masa bila dia hisap? Mati nyamuk. Ni amateur, tak profesional lagi. Tapi yang profesional, dia main tak, kita pun tak sedap masa dia pergi. Lah, minta. Tu pakar. Doktor pakar. Ini betul. Masya Allah, nyamuk tu dia bila hinggap dia masuk ubat kebas. Lepas tu dia keluarkan pisau yang paling tajam di gigi. Keluar darah. Kemudian dia berhisap darah. Masya Allah, dia buat proses pembedahan begitu fantastis. Siapa yang bagi kepada dia semua kemahiran ini? Allah. Maka sebab itu Allah tak bagi. Mata kita tak banding dengan mata nyamuk pun dah kalah. Ini yang kata subhanallah. Allah nak lupa siapa yang kita nyamuk. Fama fawqaha, atau kata Al-Ibnu Katsir, sama ada yang dimaksudkan dengan fama fawqaha atau lebih atas daripada dia. Fawqa ni atas, ni macam ni. Fawqa al-maktab, atas. Fawqa atas. Jadi yang lebih atas pada itu maksudnya yang lebih besar atau yang lebih kecil. Apa maksudnya? Yang lebih atas maksudnya yang lebih besar. Kalau lebih besar pada nyamuk, kalau dengkin ke apa ke, ataupun cali ke. Kena cali sikit ke. Dia habis. Masya Allah. Tak apa, kita nak beli insect repellent. InsyaAllah Muhammad Hafiz dah tengok dah. Insect repeller kita buat, dia tak pakai racun. Pasang dekat kat elektrik, kat plug. Gelombang bunyi itu hanya serangga dia dengar, kita tak dengar. Jadi nyamuk, serangga, cali ke apa, dia dengar dari jauh, dia kata dia gempi. Dia tak ada masuk. Elok dia nak masuk, dia dengar dia lari. Jadi dia tak mati, cuma dia mencegah daripada datang. Baru dia tengah sedih, mahal juga. Telah diguna pakai teknik ini digifun untuk tanam tanaman. Sebab kalau sebab racun, hari ini semua, tahun depan dia kuat, tak boleh pakai racun itu dah.
kena tambah lagi kekuatan baru dia mati. Tu yang kita tu semua patut sak imai mekik lagi, sak imai bulat lagi, sak imai bulat lagi. Pasal dia semakin kuat gunakan patut. Jadilah dia buat dipel. Tak apalah. Kita cerita kita ni Allah Ta'ala tak malu untuk membuat perumpamaan seperti nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk. Itu tafsiran kedua. Tafsiran pertama lebih besar, tafsiran yang kedua lebih kecil daripada nyamuk. Lebih kecil atau lebih besar. Sebahagian kata lebih besar, sebahagian kata lebih kecil. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah lebih kecil. Maknanya lebih kecil daripada nyamuk pun tak ada besar dah. Allah buat perumpamaan dengan lalat sugar. Lalat. Bisa tengok lalat? Apa nama lalat? Lalat yang kamu duk tengok tu dia ada nama. Tahu nama lalat tu? Tak tahu? Tadi tapi lalat ni dia boleh mengepakkan sayap dia 1 sekund 500 ke 1000 kali. Lalat tu dia boleh kepak sayap dia 1 sekund 5 ke 1000 kali. Kamu cuba buka mulut kamu 1 sekund 10 kali sudah. Satu buka mulut. Sebut 1 sekund. 1 second move your mouth just 10 times. 50 kali. Tak boleh cek. Lalat satu dia punya kepak 500 ke 1000 kali. Sebab tu dia boleh zigzag. Sebab tu kita nak cakap elok aku. Oh, cepat sungguh. Kecuali cerita jadi ikan. Boleh tangkap lalat dengan chopstick yang tak. Mohong dulu. Itu lalat. Lalat. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahumullah. Hebat Allah Ta'ala cipta lalat. Napoleon Bonaparte bila dia perang, ramai tentera dia yang cedera parah. Akhirnya dia tak tahu dah macam mana nak berubat ni. Teruk sangat. Maka dia pun panggil panggil doktor dia, pakar doktor bintang macam mana nak pergi cepat sembuh. Akhirnya doktor ni telah buat kajian. Doktor Napoleon Bonaparte telah buat kajian. Mereka mendapati pulpa lalat yang diproses boleh menyembuhkan penyakit luka. Lalat, pulpa lalat boleh menyembuhkan penyakit luka. Mereka telah menemui bahawa lalat ada khasiat. Nabi SAW kata, "Idza waqa'a sudah fi ina'i hadikum falyumammithhu." Apabila jatuh sahaja lalat di dalam bekas minuman kamu, maka hendaklah kamu kejam dia. Kerana di dalam dua sayap dia salah satu penlawan, salah satu racun. Orang barat gila. Mana ada lalat bawa penawar? Mereka kata Muhammad penipu. Akhirnya kajian dibuat untuk menunjukkan Muhammad penipu, untuk menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pembohong. Rupa-rupanya selepas kajian mereka mendapati memang lalat membawa penawar. Antaranya penyakit cacar, penyakit paun. Hari ini telah pun digunakan vaksin lalat untuk menyembuhkan penyakit cacar dan paun. Ini semua adalah kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mencipta lalat, maka Allah lah yang mengetahui lalat itu apa. Allah mencipta nyamuk, maka Allah dua yang tahu nyamuk ini bagaimana hebat. Namrud mati dengan sebab apa? Disedap oleh nyamuk. Allah tak payah hantar tentera sunyi.
Allah hantar tentera nyamuk. Nyamuk mai serang Namrud. Habis tentera dia mati. Kecuali Namrud sampai ke istana. Bila Namrud sampai ke istana, diberi lagi peluang untuk dia bertaubat. Tapi dia tak mau taubat. Akhirnya Allah Ta'ala datangkan nyamuk masuk ke mana? Masuk ke telinga, mendudi ke hidung. Cerita ini saja pun telah menunjukkan bahawa Islam ada ilmu sains. Sebab tu ENT, ear, nose dan tak. Dia pakar telinga dan hidung. Pakar telinga dan hidung. Pakar telinga dan hidung. Sebab telinga dengan hidung dia ada connection. Cerita Namrud, cerita yang dibawa dalam Islam, ada fakta sains di situ. Namrud mati apabila nyamuk masuk ke telinga sampai ke saraf otak dia, sampai ke saraf hidung dia, mati. Mati sebab apa? Nyamuk. Punya hinanya orang mengaku Tuhan, orang yang mengaku diri dia Tuhan. Namrud mengaku dia berkuasa, akulah maha berkuasa, aku ada kerajaan, akulah hebat. Tiba-tiba, ajar kita mati sebab apa? Nyamuk gigit. Punya hina. Panglima hitam dalam gayung apa, bengkung paling besar, paling tertinggi ialah panglima hitam. Panglima hitam ni kalau ulang lalu dia tetap putih tidak. Panglima hitam kenapa ni? Panglima hitam. Oi, hebat kawan kita tu panglima hitam tu. Dia meninggal siapa? Aku dengar kata kena gigit nyamuk kan. Oh, aku kena tengok kah? Kena lebih tak? Kena gigit nyamuk kan? Jadi kena denggi, kena malaria, mati sebab nyamuk. So ya Allah Ta'ala kata, kami tak malu. Nak malu apa? Sebab kami yang berkuasa mencipta. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Manakala orang yang beriman, فَيَعْلَمُونَ, dia mereka mengetahui bahawasanya itu benar daripada Tuhan mereka. Orang yang beriman, dia yakin. Bila sebut macam itu, kalau orang yang beriman, maka mereka mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Mereka tidak mempermain perumpamaan Allah. Bila Allah Ta'ala habaq tentang Allah berkuasa mencipta ini, Allah memang betul, kita tak mampu, Allah saja yang mampu cipta. Nampak? Orang beriman dia macam itu. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Manakala orang kafir, mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan ini? Allah nak buat apa dengan perbandingan ini? Mereka mempertikaikan hukum Allah. Mereka mempertikaikan perumpamaan perbandingan ini bagi dia tak ada apa. Sebab orang kafir itu dia tak gunakan. Sebab tu dia semua patung. Orang yang ada akal ini, dia tak semua patung. Orang kafir tak ada akal, dia tak fikir. Sebab tu hari ini ahli sains ramai masuk Islam, kerana mereka dah tahu Islam itu benar dari Allah Ta'ala. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan sebab itu ramai yang sesat disebabkan kerana perbandingan itu. Dan ada yang dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik. Jadi orang yang beriman dia tak akan sesat. Orang yang tak beriman dia akan sesat. Siapa dia orang yang tak beriman ni? Iaitu orang-orang fasik. Fasiknya ada dua. Fasik kafir, fasik muslim. Fasik kafir dengan fasik muslim. Ini ada dua.
ya. Fasik kafir, fasik musyrik. Yang dimaksudkan sini adalah fasik kafir. Siapa orang fasik? Siapa orang fasik? Man huwa fasik? Siapa orang fasik? Fasik ialah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Itu yang pertama. Yang dikatakan orang fasik itu yaitu orang-orang yang merokok, mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkan. Kalau orang kafir, bila Allah Ta'ala kata wa id aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khuzu ma atainakum. Allah Ta'ala kata pegang apa yang kami bagi, Taurat kami bagi, Zabur kami bagi, Injil kami bagi. Kalau kita pegang Quran, dah kita pegang Quran. Kita kata kita beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah janji kita. Janji kita dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Laisa lil amwalid dunya wala harta. Bukan untuk dunia, bukan untuk harta dan sebagainya, tetapi lillah rabbil alamin, untuk Allah. Hidup kita untuk Allah, mati kita untuk Allah, ibadat kita untuk Allah. Yang tu. Tapi mereka mencabuli perjanjian itu. Baru dia sembahyang bagi tadi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru dia kata, ya Allah, hidup aku, mati aku, inna sembahyang aku, ibadat aku untukmu ya Allah. Tiba-tiba baru dia tadi sembahyang subuh. Tiba-tiba kita dah lari niat kita, bukan kerana Allah. Hidup kita bukan kerana Allah. Wa yaqta'una ma amara Allah bih. Yang kedua, dan mereka memutuskan perkara yang disuruh oleh Allah supaya diperhubungkan, iaitu silaturahim. Maksud memutuskan, qat'ur rahim, memutus silaturahim. Seorang Badui tarik Nabi, tahan Nabi. Nabi duduk di mana yang itu, Badui ini pegang tadi itu. Rasulullah Muhammad, ya Rasulullah, tunggu sat, nak tanya. Dia nak tanya apa? Dia nak tanya, dia kata, ya Rasulullah, dulu hamba besar, perkara yang boleh mendekatkan aku kepada syurga dan perkara yang boleh menjauhkan aku daripada neraka. Ingat, aku nak tanya apa? Bayangkan kalau kita Perdana Menteri, ini Rasulullah Perdana Menteri, Presiden, Raja, tahan Perdana Menteri. Ingat, aku nak minta apa? Persoalan Menteri sangat payah lupa. Ketua Menteri payah tak? Timbalan Ketua Menteri susah dia. Dah tahan Mudir Aman, tahan Pengetua, tahan Ustaz Syam. Duk tengok tak bawa kita, Ustaz Syam, boleh Ustaz. Awak tahan ada apa? Boleh. Dulu hamba kat saya Ustaz, perkara yang dekat dengan syurga, yang saya kalau saya buat boleh dekat dengan syurga, kalau saya buat boleh jumpa dalam neraka. Ingat aku nak balik. Ada orang tanya itu? Tak ada lah, hampa tahan bang. Nak tanya apa? Tahan Ustaz kami. Nak tanya apa? Minggu ni boleh balik tak? Yang tu yang hampa nak tanya. Tak ada seorang pun tanya, Ustaz, saya, awak ada apa? Ustaz, tolong nasihat saya Ustaz. Saya ni asal jauh dengan Allah Ta'ala. Bertuah kalau ada. Kita pun sama lah, jumpa wakil rakyat main kampung. Aduh, awak tahan saya ni main. Ingat, kita nak minta projek lah. Ataupun boleh bagi rumah lihat, minta ya. Ingat ke? Tak tahu. Belum. Kita
Cik nak dekat dengan syurga, jauh pada neraka. Nak tanya yang tu, YB pun nak jawab, dia pun tak pergi. Dia kata, aku pun pasal dekat neraka. Dia susah. Badui ni tanya Nabi, tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, belum apa sah perkara yang boleh mendekatkan aku kepada jannah, jauhkan aku daripada neraka. An-nar. Kemarin pakat tanya, neraka itu mu'anah dan muzakkar. Pempasai saya pun tak tahu tiba-tiba soalan tu. An-nar mu'anah wala muzakkar. Tanya oleh Allah, Qul hadhihi nar dia sama'i, dia tak ada kaedah kat situ. Sebab dia ada orang Arab kata yang tu mu'anah. Baik, balik kepada cerita. Jadi, bila dia tanya orang tu, maka Nabi pun jawab, Anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Yang pertama, kamu nak dekat dengan syurga, Anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Jangan kamu syirikkan Allah. Kamu kena beribadat, menyembahnya. Kamu kena memperhambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah. Wala tusyrika bihi syai'a. Dan kamu tidak boleh menduakan. Itu yang pertama. Nak dekat dengan syurga, beriman dengan Allah. Beriman tak? Alhamdulillah, kita semua beriman dengan Allah. Alhamdulillah. Baik. Tapi jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, Nabi kata, wa tuqimas shalah. Kamu dirikan sembahyang. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Keluarkan zakat. Dan yang keempat nak relate dengan yang ini, Nabi kata, wa tasil rahim. Dan kamu hubung silaturahim. Nak masuk syurga, nak dekat dengan syurga, nak jauh daripada neraka, jawabnya kena buat 4 benda. Nabi kata, yang terakhir, yang keempat, relate dengan ayat wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal. Mereka memutuskan hubungan yang Allah suruh buat hubungan, iaitu hubungan silaturahim. Maka sebab itulah Nabi sebut yang keempat, wa tasilur rahim. Maknanya kalau kita tidak menghubung silaturahim, jauh daripada jauh pada syurga, dekat dengan neraka. Satu ketika Nabi hidup dalam majlis ilmu, Nabi mengajar. Nabi kata, jangan la tajlis, kata Nabi, jangan kamu duduk seorang pun di dalam kamu qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Jangan duduk dengan kami. Jangan siapa pun duduk dengan kami, orang yang memutuskan silaturahim. Semua kami duduk sekarang. Tiba-tiba bangkit seorang. Dia bangkit. Seorang ni bangkit. Orang ni semua tak bangkit, dia seorang yang bangkit. Dia pun keluar daripada bangkit. Keluar pada majlis tersebut. Tak berapa lama, dia pun patah balik. Rasulullah pun tanya dia, ke mana kamu pergi? Kenapa kamu pergi? Kamu seorang ya, orang lain tak? Maka jawab dia, ya Rasulullah, saya tadi bila Tuhan kata jangan duduk dengan kami, orang yang putus silaturahim, maka saya bangkit, saya pergi jumpa bibitnya saya pergi ke sana sebab saya sudah putus silaturahim sama dia, iaitu bab ibu saudara. Saya telah memutuskan silaturahim, saya dah tak bercakap, saya sudah tidak bercakap dengan ibu saudara saya. Sudah lama. Jadi saya pergi minta maaf. Dia pun akhirnya meminta ampun untuk saya dan saya juga minta ampun untuk dia. Maka saya pun datang kembali. Selepas selesai, saya menghubungkan kembali silaturahim dengan bibitnya saya. Tuan muslimat rahimahullah, Nabi kata, kalau ada, pasti Allah tidak menurunkan rahmat.
kepada kita. Nabi tu ada, Rasul Salam tu ada tu pun rahmat tak turun sebab ada orang qati'ur rahim. Ada orang putus silaturahim. Nabi tu ada, Nabi kata rahmat tak akan turun kepada kita. Nampak tu? Memutuskan silaturahim ini cukup bahaya. Hatta Rasulullah tu ada pun rahmat tak turun. Apatah lagi kalau kita semua. Kita ni siapa nak banding dengan Rasulullah? Saya ni siapa? Walaupun kita itulah pada ilmu sebegini, kita harap rahmat Allah turun, tetapi ada di kalangan kita yang memutuskan silaturahim, bermakna kita sudah tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang fasik, sifat yang kedua kata Allah, wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal. Yang ketiganya, wa yufsiduna fil ardh, dan orang-orang yang merosakkan muka bumi, yang membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Sekarang ini kita pun orang sebut keturunan Raja Sulu, keturunan Rasulullah SAW. Keturunan saja tak ada. Anak Nabi Nuh masuk neraka. Kalau kata sekadar keturunan Nabi dan Rasul, nak sebut dia sebagai baik, belum tentu. Yang penting kena lihat apakah sebabnya kamu datang untuk menceroboh negara Malaysia, berbunuhan sesama Muslim. Tentera RMD, Regimen Askar Melayu di Raja Kelantan dihantar ke Sabah, orang Islam semua. Yang duduk di barisan depan, komando dan juga askar, 98% adalah orang Islam. Tentera Sulu siapa? Orang Islam. Akhirnya Kristian di Manila, Kristian di Filipina tepuk tangan biar mati orang Islam, berbunuh-bunuhan sesama mereka. Ini merosakkan kami. Kita tahu Raja Sulu perlukan duit. Dia sakit buah pinggang, cuci buah pinggang mahal. Ada tiang 3 tu perlukan peruntukan untuk masalah jantung dia, masalah kecil manis dia, masalah buah pinggangnya. Kerajaan bayar pajakan setahun 5,000. Sebab itu perjanjian yang sudah dimeteraki oleh syarikat Spanyol ketika mana mendapat pajakan daripada kerajaan Raja Sulu. Raja Sulu mendapat hadiah daripada Raja Brunei. Sabah mendapat hadiah adalah hadiah daripada Raja Brunei. Raja Brunei hadiahkan kepada Raja Sulu kerana pengorbanan dan sebagai ucapan terima kasih di atas pertolongan Raja Sulu untuk mementras lanun-lanun dan juga penceroboh dan juga untuk membantu Sabah ketika itu. Dan alhamdulillah hasil daripada itu Raja Sulu dapat Sabah. Kemudian Raja Sulu telah pun memajak kepada sebuah syarikat Spanyol yang ibu pejabat di Hong Kong. Kemudian mereka pula pajak selama-lamanya selagi ada bulan dan bintang. Di dalam perjanjian disebut pajak kain tekan. Kalau kita di Kampung Selamat pajakan 70 tahun. Kalau kita kat sini di Pulau Pinang banyak pajakan 99 tahun. Tapi Sabah dia pajak kekal selama ada bulan dan bintang. Dengan harga setahun RM5,000. RM5,000 murah lah. Kita sewa rumah pun RM500 bulan. Ni sewa satu negeri. Maka Raja Sulu kata taklah mahal sangat. Dia kata dulu memanglah RM5,000 mahal, tak boleh kan ginjak sikit. RM5,000 jadi RM500,000 ke, RM500 juta lah. Sesuai lah dengan lah. Dulu tak ada minyak, lah ada minyak, lebih sikit tak boleh lah. Masuklah ke mahkamah, lawanlah ke mahkamah. Gitu je lah. Jadi kerajaan kita pun dia pun tak mau bagi lah. Dia kata RM5,000 cukup lah. Pada dia kata RM5,000 apa yang banyak bagi. Ni kadang-kadang kita pun terlupa. Yang minta tu orang bilang kita juga, orang lama kita juga, tak apalah bagi bilang. Tak tahulah, berkelahi lah. 800,000 tu ada siapa?
Hak 200 orang tu main saja main lah. Inilah orang yang merosakkan masyarakat, merosakkan bumi dengan peperangan Islam sama Islam. Yang Nur Muswari dah tua dah, umur 70 lah. Nur Muswari tu pun dia kata Moro boleh menghantar tentera lawan dengan Malaysia nak tuntut Sabah. Allah Akbar. Berebut dunia, merosakkan dunia dengan pertumpahan darah. Allah ni kata okeylah. Allah Akbar. Ulaika humul khasirun. Jika sifat inilah sifat fasik, mereka itulah orang-orang yang berhenti. Kaifa takfuruna billah. Kita mau imam insyaAllah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wallahu a'lam. Di tentang muslimat rahimahullah, hari ini selepas daripada kuliah saya ni, kita ada ceramah tentang harta zakat. Ya. Orang Melayu escap 20 bilion tak selesai kerana tak reti bab zakat. Yang dia reti zakat. Oleh itu diharapkan kerana tak tunggu, anak-anak juga tunggu untuk belajar dan mendengar insya-Allah daripada ustaz kita yang kita datangkan khas untuk cerita tentang fiqh mawaris, bab masalah mawaris. Ya. Kalau kadang-kadang tinggal duit 10,000, kadang-kadang KWSP, contoh KWSP dia sebut tulis penama. Yang penama dia Pok Nakan nanti masuk poket. Dia kata tadi penama aku. Sepatutnya penama itu adalah sebagai pengurus untuk mengurus harta pusaka. Itu satu perkara yang kadang-kadang masalah. Contohnya tanah hak kita beli. Kalau nak datangkan waris, lah ni yang jadi warisnya cucu. Tok Wan mati, bayangkan Tok Wan dah meninggal. Tok Wan tu tinggal anak-anaknya pun semua mati lah. Tak selesai buat apa. Jadi wakil dia kalau nak bawa mai 2 unit perak, bukan 2 unit mai. Tambah lagi ni hak yang rosak, yang ada kaitan dengan Ustaz Samsuri, adik-adik semua ni, lagilah hak ni 2 unit perak. Disebabkan kerana kita tidak menyelesaikan dan kita tidak mau melaksanakan faraid secara cepat, atau kita tak faham tentang kewajipan-kewajipan selepas si mati meninggal dunia. Apa patut kita buat? Yang kita duk kata bila mati ya, cepat-cepat kapan, cepat-cepatlah apa semua, yang tu ya. Bagus ya tu. Kapan mandi, perma tu sembahyang, cepat habis. Lepas tu kita, kalau ada haji kita bagi buatlah haji dia apa semua habis. Tapi bila main bab atau zakat, berkelahi, tak selesai masalah. Malam ni pagi ni kita akan dengar Ustaz untuk menyampaikan